أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Okay, kita minggu lepas kita berhenti dekat kalla. Kita dah terangkan sedikit sebanyak tentang kalla. Kita ulang sikit. Kalla mana? Sekali-kali tidak, kan? So kalla dari segi bentuk dia ada dua pandangan ulama. Satu murakkab, mana dia terdiri pada kaf dan la. Ini kita panggil murakkab. Yang kedua dia basit. Wa inda ghairihi basit. So, siapa yang berpandangan kalla ni murakkab, Sa'lab. So orang lain kata kalla ni basit. Basitah mana dia satu pakej saja. So, kalla ni tanpa adanya penceraian huruf. So pada permulaan juga bicara Ibnu Hisham menerangkan maksud kalla. So kalla di sisi bawah Khalil, Mubarrad, Mubarrid, Zajjaj dan kebanyakan ulama-ulama Basrah kata dia harfun. Dia harfun. So kalimah kan sama ada isim atau harfun ataupun fi'il. Mana satu? Dia harfun. Makna dia untuk penolakan. Rada' ataupun zajr, kedua-duanya mana? Penolakan terhadap kenyataan sebelum kalla. Maknanya dia sama dengan la, jangan. Tidak begitu. Sehingga kan ulama-ulama ni kata hanya itu saja makna dia, kan? La makna laha indahum illa dzalik. Satu je makna. Sedangkan makna kalla ni banyak, kan? Kemuncak mereka kata li rada' tu ialah boleh wakaf di kalla. Sebab kalau ayat tu panjang sini, so ayat ni kalla ni termasuk penegasan, penolakan terhadap kenyataan sini. So dia mestilah titik mana termasuk ayat sini. Jadi maksudnya kita boleh berhenti dekat dia. So, yujizu abadan al-waqaf alaiha. So boleh berhenti di sini sebab dia seolah-olah perkataan yang terakhir bagi ayat yang sebelumnya. So kalau kita berhenti dekat kalla sini, maka ayat yang selepas ini, so ayat mulalah, ayat ibtida ataupun ayat isti'naf. Dan sehinggakan tahap orang mempercayai bahawa kalla ni hanya boleh bermakna la, radu'un, kan? Ataupun zajrun. Sehingga kan mereka kata sebab tidak ni ialah penafian, penolakan terhadap, biasanya kalau Al-Quran terhadap kedegilan, kekufuran, main-main, ketidakpercayaan, tidak beriman, apa semua tu penolakan dengan kalla. Jadi kalla ni banyak terdapat dalam surah Makkiyah, kan? So sehingga kan dia kata sebahagian ulama di kalangan orang yang mengatakan kalla tu hanya bermakna la. So dia kata mata sami'ta kalla, bila kamu dengar kalla tu pada mana-mana surah, fi suratin, maka kamu boleh hukumkan bahawa surah itu ialah surah Makkiyah. Surah itu surah Makkiyah. Lianna fiha, kerana kalla ada unsur-unsur tahdid. Ada unsur-unsur ancaman. Kan? Sama dengan wa'id dengan tahdid. Ancaman.
Dan kebanyakan ancaman ini banyak terdapat pada ayat-ayat Makkah kan. Wa aksaru ma nazala zalika. Turunnya ancaman tu ialah di Mekah. Sebab kebanyakan kedegilan berlaku di Mekah. Dan pandangan ini ditolak oleh Ibn Hisham sebab dia kata di anna luzumul makkiyah. Lazimnya makkiyah. Lazim bukan lazim makkiyah, lazimnya kalla. Lazimnya kalla dalam surah-surah makkiyah. Lazimnya kalla dalam surah-surah makkiyah. Lazimnya kalla dalam surah-surah makkiyah. Innama yakunu an ikhtisasil utuwi biha. So berlaku tentang luzum tu, lazim tu berkenaan dengan kekhususan saja, kekhususan kedegilan di Mekah kan. Innama yakunu luzum an ikhtisasil utu biha. Bukannya nak menunjukkan kepada ghalabahnya utu. Ghalabahnya utu ataupun so melatanya ataupun menyeluruhnya kedegilan. So kalau kira-kira khusus dengan Mekah. Khusus dengan Mekah kan. Tapi itu tidak menolak bahawa berlakunya kalla tu di tempat yang lain. Bukan ghalabah. Dia hanya ikhtisas saja. Sebab itulah dia kata ada kalau ayat Mekah, ayat Madinah, kalau ada unsur-unsur kalla, ada kalla. So kalla tu ada kena mengena dengan Makki juga. Sambung dengan Mekah juga. Maknanya kedekilan yang berlaku sini samalah rentetan daripada yang di Mekah. Summa lam tamtani' isyarah. So tidak ada halangan di situ adanya isyarah bahawa kepada berlakunya utu kedegilan yang lepas. Yang lepas. Maknanya kalau Madinah sini, so yang lepas Madinah, Mekah. Yang ke seterusnya, okey. Ni dia nak tolak dakwaan yang mengatakan kalla ni hanya untuk zajr kan? Ataupun untuk rada'. Summa la yazhar makna zajr, makna zajr tidak zahir, tak jelas pada setengah ayat. Contohnya ayat-ayat yang didahului oleh ayat seperti fi ayyi suratin ma syaa rakkabak, dengan ayat yauma yakumun nasu li rabbil alamin summa inna alaina bayana. Mana selepas ayat-ayat ni saya kata tidak zahir makna zajr, makna penolakan pada kalla yang didahului oleh masbuqah, didahului oleh ayat-ayat seperti fi ayyi suratin ma syaa rakkabak, kemudian datangnya kalla. Yang ni pula yauma yakumun nasu li rabbil alamin, hari di mana manusia akan berdiri depan Tuhan. So kemudian datangnya kalla lepas tu. Ayat summa inna alaina bayana, kemudian kami akan menerangkannya. Kemudian datangnya kalla. Jadi kalla ni kalau penolakan tak sesuai dengan ayat summa inna alaina bayana. Yang ni pun tak sesuai dengan yauma yakumun nasu li rabbil alamin. Sebab ini tak ada penolakan, tak ada penentangan, tak ada negatif sini. Sini pun tak ada negatif. Yang ni pun tak ada negatif. Dari segi zahirlah ayat tu tak ada. Zahirnya ayat tu tak ada. Kalau ada tu mesti tu kena tulis la ke apa, dia mereka tu menafikan sesuatu ayat kebangkitan ke apa kan. So menafikan, so sini akan berlaku penolakan. Jangan kamu nafi.
Contoh ayat yang pertama, fi ayyi suratin ma sya'ara arakkabak. So ayat dia, wahai manusia, ma gharraka bi rabbikal karim. So apakah yang menipu kamu kan tentang Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu. Fasawwaka. Mula khalaqa maknanya menciptakan daripada tiada kepada ada. Kemudian dia sawwaka. Kemudian dia bubuh tangan-tangan kepada kamu. Tangan, kaki, panggil sawwar. Bubuh tangan sepasang, kaki sepasang. So fa'adalat. Kemudian dia samakan. Maknanya tangan tu sama, kaki tu yang ni bubuh saja. Bubuh tangan, bubuh kaki. Kemudian ni samakan. Supaya tak ada tangan tu sebelah, tangan kiri panjang, tangan kanan pendek. Tak ada sama kan. Kemudian fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Rakkabak, dia telah menyusun kamu pada apa-apa saja bentuk yang dia kehendaki. So ini statement biasa je. So dia telah menciptakan kamu, menyusun kamu tu ikut dia yang dia nak. Tiba-tiba tidak. Jadi tak masuklah sini kan. So bagi Ibn Hisham, zahir ayat tu sendiri tidak cocok. Ulama-ulama lain kata tak semestinya zahir, tapi dari segi maknawi tu sendiri seolah di sini berlaku penolakan. Sebab tu dia kata kala ni dari zajar. Ayat yang kedua, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Ala. Surah Mustaffifin. So ala ni ala istifham. Apakah mereka menyangka? Istifham taubih. Mereka ni rasa mereka ni dibangkitkan ke? Ulaika annahum mab'usun. Ala yazunnu ulaika annahum mab'usun. So dibangkitkan pada hari yang besar kan? Hari kiamat lah maksudnya. Hari yang macam mana tu? Badal kan hari tu, hari yang yaqumun nas, mana manusia akan bangkit di sini, bangkit daripada kubur. Li rabbil alamin. So untuk menghadap Tuhan yang telah menciptakan manusia, yang Tuhan pemilik kepada makhluk semua, untuk dihitung dan diberi balasan. So sini tak ada penentangan apa-apa pun ayat ni. Satu statement biasa. So kenapa harus adanya kalla, penafian? Kalau ulama lain tu mereka kira dari segi maknawi je lah. So maknawi, manusia, ayat tu turun kerana manusia ni lara. Manusia tak fikir tentang hari kebangkitan. Sama juga summa inna alaina bayana. Yang ni ayat diturun kepada Nabi. So la tuharrik, jangan kamu gerakkan bibir kamu tu untuk baca Quran. Sebelum Jibril habis baca, jangan kamu baca. Tunggu. So Nabi takut lupa So dia ikut je yang Jibril baca tu. Lisanaka lita'jalabi, untuk kamu cepat-cepatkan dia agar dia tak hilang. Inna alaina jam'ahu, so kamilah yang akan mengumpulkan Quran itu dalam dada kamu. Wa Qur'anah qira'ataka iyahu jariyanahu ala lisanika. Inna alaina jam'ahu, inna alaina Qur'anahu, ini qira'ataka iyahu. So kami yang akan bacakan kepada kamu. Bacakan Quran itu kepada kamu. Jibril akan bacakan kepada kamu. Fa idza qara'nahu, bila kami baca, mana Jibril bacalah. Habis baca, barulah kamu baca. Fattabi' Qur'an. Barulah kamu baca. Summa inna alaina bayana. Kemudian menjadi tanggungjawab kami lah yang akan memberi faham kepada kamu. Bayana. Tiba-tiba aja kalla. Sebab itulah sini tafsir dia kata bukan kalla li rada'. So kalla untuk istiftah. So dia macam sini ala je lah. Dengar ni kenyataan selepas ni. Bukannya menafikan kenyataan sebelum ni. So kalla bermakna ala. So Inggeris terjemah lo. Dengar ni. So kalau orang lain dia kata ni lah. Ni Rasulullah duduk cepat-cepat apa semua ni. Jangan, artinya janganlah. Jangan cepat lah kan lah.
La. La ni jauh. La ni. Tapi Ibn Hisham kata jauh tu. Berapa kilometer tu. Nak nafi sini ni. Okey. Sekarang ni yang kita sebut tadi tu ditafsirkan sinilah. So ulama-ulama tafsir dia kata ayat ni bermaksud intahi. So intahi tu rada'ah. Rada'un ataupun zakit. Suruh berhenti kan? Maknanya dia intahi lah. Berhenti. So wa qauluhum kata-kata mufassir. Makna ayat ni ialah intahi. Berhenti daripada apa? Nombor satu. Untuk ayat yang pertama tadi. Nombor satu. Ni untuk ayat yang nombor satu tadi. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Kemudian yang nombor dua yang ni. Hari kebangkitan ni kan. Ni nombor dua. So ni yang ketiga yang ayat ni. Summa inna alaina bayan. So maknanya dia kata intahi. Berhentilah. Daripada meninggalkan tarkil iman. Beriman. Dengan pentaswiran yang Allah membentuk manusia, itu panggil taswir. Allah membentuk manusia dengan apa jua bentuk yang dia kehendaki. Di ayyi surati syaa. So yang kamu tak percaya Allah boleh bentuk sekian-sekian bentuk ni, dia kata berhenti. Berhenti daripada tak percaya. Daripada tak beriman. Ataupun nombor dua tadi, yang ini yauma yaqumun nasu lirabbil alamin ni ada mengena dengan hari kebangkitan. So maksud dia kala tu berhenti daripada meninggalkan beriman dengan hari kebangkitan. Bil ba's. Yang ketiga ni kala. Kala artinya intahi. Berhentilah kamu. Intahi amal kata. Berhenti amal. Intaha yang tahi. So intaha yang tahi fi'il amal dia intahi. So al-makna makna kalla sini kan? Ni kalla. Al-makna kalla ni ialah intahi. Makna tadi intahi an sini an ajalah. Berhenti daripada cepat-cepat nak ikut Jibril tu. Inilah ajalah bil Quran. So wa qauluhum ni kata-kata mereka ni mubtada kan? Khabar dia sinilah ta'assufun. Memayah-mayahkan. Memayah-mayahkan untuk memahami. Jauh. Sebab apa tu payah? Ni reason dia is kerana lam yataqaddam fil ulayaini. Hikayatu nafi zalika an ahadin. Untuk dua ayat yang pertama dia kata ulayaini. Mana ayat fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Ayat dua yang pertama. Ayat ni satu dengan ayat yang ni. So dia kata tidak didahului oleh cerita, hikayah. Cerita ataupun pemberitahuan, hikayat tentang penafian kan? Tentang penafian, tentang mereka menafikan taswir ke, mereka menafikan kebangkitan kan? Ayat tu tak ada tulis la ke apa ke, tak ada kan? Ma'anza an ahadin. Mana-mana dekat seorang pun tak ada diceritakan tentang adanya penafian. So, untuk ayat yang ketiga ni, yang ni kan panjang kan? Sini kalanya duduk sini. Nak nafi ayat ni. So dipisahkan oleh ayat 1, 2, 3. 3 ayat. So walituli kerana panjangnya pemisahan al-fasl pada ayat yang ketiga. Antara kalla baina kalla dengan penyebutan ajalah tadi. Penyebutan ajalah. Disebutnya ajalah
Ayat yang pertama ni lah. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Okey. Seterusnya, nak menafikan kalla yang orang kata kalla ni semata-mata untuk mana radak saja. Sibawih dan sebagainya. Itu kan? Kita kemukakan ayat dalam surah Al-Alaq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu kan? So, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq ayat 1 sehingga ayat 5 diturunkan sekali. Kemudian lepas tu baru tulis, lepas tak lama kemudian baru ayat tu dimula dengan kalla. So maknanya asing-asing. Bukannya penafian tak ada yang ni. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. So macam mana kamu kata yang ni menafikan yang ni? Turun pun dah lain-lain dah. So wa aidan juga fa inna sesungguhnya awwala the first ma ialah khamsu ayatin. Khabar kan? Ini khabar kepada inna. Sesungguhnya nazala. Yang pertama diturunkan itu ialah 5 ayat. Pada min daripada permulaan surah Alaq. Min awali suratul Alaq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Ayat 1 sampai 5. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini ittifaq ulama mengatakan surah ni turun 5 first. Contohnya kita tengok tafsir Baghawi kan. Al-Baghawi. Tafsir Baghawi. Okay. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Aksarul mufassirina ala anna hadhihi awwal suratin nazalat minal Qur'an. Wa awwalu ma nazala khamsu ayatin min awwaliha ila qawlihi ma lam ya'lam. Kebanyakan mufassir kata surah ni ialah surah yang pertama diturunkan. Dan ayat yang pertama diturunkan ialah 5 ayat yang pertama. Summa nazala, lepas tu lah baru turun kalla innal insana la yatgha. Okey, faja'at kalla, jadi kalla di sini hanya ibtida'lah permulaan lah. Dengar ni nak kata apa ni? Sesungguhnya manusia itu melampau. La yatgha. Faja'at kalla di sini untuk pembukaan 50 kalam. So kalau orang nak terjemah Quran ni, so dia nak kena ada kitab tafsir sebelah dia tu. Nak mula nak kata jangan kau nak kata dengar ni. Okey, kalla dalam Quran ada berapa? Al-warid yang sabit yang datang dalam Quran. Al-warid minha, al-warid min kalla. So, warada artinya ja'a lah. Wa ja'a minha fi tanzil salasatun wa salasuna. So ada 33 tempat. Mau dian. Kulluha semuanya duduk di separuh akhir. Fi nisfil akhir. So bermula daripada surah Maryam sampailah surah An-Nas. An-Nas tu tak ada lah. Mana surah Amma Yatasa. Juz Amma Yatasa. Daripada surah Maryam sampai ke Amma Yatasa. Ada satu cerita ni mengenai kalla ni. Zajjaj ni. Yang garang tu kan. So satu hari dia tangkap seorang pemuda kerana buat salah. Mak dia ni kata budak ni tak salah. So, dia pergi jumpa Hajjaj. Pergi jumpa Hajjaj. Hajjaj ni terkenal orang yang mahir bahasa Arab kan. Walaupun dia ganas ni. Dia punya bahasa Arab ni kemah. Kalau dalil-dalil, ayat-ayat kalau kita tengok dalam buku-buku sastra Arab ni, so mesti ada kisah-kisah Hajjaj dengan orang lain. So dia tangkap seorang pemuda kerana buat kesalahan. Lalu mak budak tu datang jumpa dia. Nak
supaya anak dia tu dibebaskan. Mari berdepan dengan Hajjaj, dia kata apa? Dia kata, demi, sumpah ni, demi kalla, demi huruf kalla yang ada separuh dalam Quran. Masa tu mana duk kira-kira ada separuh dia an-nisful a'la dia. Nisful a'la. Hajjaj tu fikir-fikir dia belak. Ada riwayat kata dia belak Quran, atau belak kata dia ingat Quran kan. Dia istihbar. Dia pun terkenal orang yang istihbar Quran. Sebut Al-Quran dia boleh tahu duk mana-mana. So dia pun fikir ataupun tengok Quran bagi ke dia, tengok memang betul mana kalah ni bermula separuh dia. Dia pun takjub dengan mak budak ni, bebaskan. So nisful akhir ataupun nisful a'la. Ini ringkas je tak cerita ni. Ya. Ni ayat perempuan tu lah. Demi yang telah mengangkat walladhi rafa'a kalla min nisfil a'la. Ini sumpah dia lah. So qalat ha imra'atun tahiratun amama at-taghiyah al-Hajjaj. Okay, sekarang ni dia bagi makna-makna lain lah. Makna-makna lain selain daripada makna rad'un ataupun zajrun. Wara'a al-Kisai. Kisai ni makruf, tokoh yang sezaman dengan Sibawih dan sentiasa bertembung dengan Sibawih. Wa Abu Hatim, dan juga Abu Hatim. Sini Abu Hatim ni kata nama dia Sahl bin Muhammad Sajistani. So, Abu Hatim ni banyak dalam ilmu hadis pun banyak Abu Hatim. Yang ni Abu Hatim Sajistani. Sajistani tempat Abu Daud lah. Tapi tinggal di Basrah. Imam dalam bidang ulum Quran, lughah, syair dan ilmu arud, rima-rima dalam syair. Ni kitab Imam Sayuti ni kan dia biografi ulama-ulama. Kalau tengok biografi ulama banyak orang buat rujukan. Buyatul Wi'ad. Wara'al Kisai. So Kisai dengan Abu Hatim berpandangan. Sama juga waman wafaqahuma. Orang-orang yang sepakat dengan dia, Kisai, Abu Hatim dan yang lain-lainnya melihat bahawa makna rada' ni, makna rada' dan makna zajr laisa mustamirran fiha. So tidak berterusan dalam Al-Quran tu daripada surah Maryam tu sampailah ke Amma Yatasa tu kan. Tak konsisten lah. Tidak mustamiran, tidak berterusan macam tu. Fazadu fiha makna sani. Bahkan mereka menambahkan. Fazadu fiha, mereka menambahkan pada kalam ada makna yang kedua. Ni dua ni satu je. Zad'un zajrun ni satu makna. So makna yang kedua. Di mana makna yang kedua tu boleh kita berhenti, dia kata. Yasihu an yuqafa dunaha. Boleh diberhentikan sebelum dia. Maknanya dia huruf ibtidak lah. Ala gitu. So ini kalla kan. Kalla. So dia kata boleh berhenti dunaha. Boleh berhenti sebelum dia. An yasihha boleh. An yuqafa diberhentikan. Dunaha sebelum kalla. Yang tadi kalla ni. Yang sini berhenti atas dia. Kalla. So boleh berhenti ni. Tapi makna berbeza-beza sini. Boleh berhenti sini kan. Boleh berhenti sini. Mula dengan dia. So mula dengan dia ni. Waya bertadi ubiha kan. Wayu bertada ubiha. Jadi mulakan dengan dia. Wa'ai yubtada abiha. Boleh berhenti dan dimulakan. Berhenti sebelum dia. Mula dengan dia. Dimulakan dengan dia. Macam sini kan. Kita berhenti sini. Start dengan kalla. Summa ikhtalafu. Tapi mereka berselisih. Ulama' ni berselisih.
semua ni, Kisai, Abu Hatim pun semua ni kan, berselisih tentang menentukan fi ta'yin ni zalikal makna. Makna tersebut. Apa makna ni? Ala salasati aqwalin. Mengikut 3 pendapat. Jadi kalla sekarang ni ada 3 makna lah. Satu makna haqqan. Satu makna ala. Satu makna na'am. Ataupun i. Haqqan makna benar-benar. Betul. Ala makna dengar ni. Na'am makna iyalah. Okay. Ahaduha. Makna yang pertama milik Kisai. Lil Kisai dan juga pengikut-pengikutnya. Wa mutabi'ihi. Orang yang mengikuti dia. So mereka kata qalu takunu kalla. Kalla bermakna haqqan. Wa man orang yang bersama dengan dia ni siapa? Murid dia. Nama Nusair bin Yusuf. Dan juga Muhammad bin Ahmad bin Wasil. Yang kedua, makna tu, pendapat itu adalah milik Abi Hatim As-Sajistani. As-Sajistani. Dan juga mereka yang mengikuti dia. Mutabi'ihi. Ini ada bagi tak siapa? Qalu. So mereka kata takunu kalla bermakna ala saja. So ala ni ala yang kena bubuh istiftahiyah, takut jadi ala ni maknanya a tu hamzah istifham, la ni makna tidak. Bukan tu. Ni istiftah. Istiftahiyah. Pembuka. Pembuka bicara, pembuka kalam. Di mana ala listiftahiyah. Sini ada li Ala lis. Sini tak payahlah. Ala listiftahiyah. Yang ketiga, pendapat milik li An-Nadhr bin Shumain. Nadhr ibn Shumain. Dan juga Farra. Lil Farra. Ni kalau kita mengaji dalam Fathul Bari kan, Ibnu Hajar masa dia nak defend Bukhari, orang kata Bukhari ni, dia ni susung hadis ni, dia hanya penyusung hadis dia. Dia tak ada fikrah, tak ada pandangan. Dia hanya susung. Dia dalam kepala dia tu banyak hadis. So dia susung hadis yang sahih. So dia tak ada maksud, tujuan nak bawa matlamat, nak bawa tujuan, ada fikrah, ada pandangan. Kosong. Jadi Ibn Hajar nak marah. Mu tak tahu. Kan Imam Bukhari kadang-kadang kalau ayat tu, terutama dalam tafsir, kalau kalimah tu sukar. So dia, kita panggil gharib hadis kan. Gharib. Kalimah tu gharib. Sukar. So kadang-kadang tu dia bubuh makna. Qala Abu Abdullah. So dia bubuh makna. Makna tu dia ambil mana? Kata Ibn Hajar, Imam Bukhari berpegang dengan mazhab Nadhr bin Shumain. Ni tokoh lama. Nadhr bin Shumain. Maknanya kalau dalam bidang kebahasaan, lughah, so dia pegang pandangan Nadhr bin Shumain dan Abu Ubaidah. Kalau fiqh dia akan sebut dia Imam Syafi'i. Kalau ilmu kalam dia akan sebut Karibisi apa tak ingat. Anak murid Imam Syafi'i. Ni siapa ni Nadhr bin Shumain? Ni anak murid Khalil ni. Si bawah tu berguru dengan Khalil. Nadhr bin Shumain pun berguru dengan Khalil. So lebih dia muhaddis. Nadhr bin Shumain. Kalau kita tengok rijal-rijal hadis dalam sanak-sanak hadis tu, kalau kita buka hadis, cari hadis, so akan naik nama dia, Nadhr bin Shumain. So orang tak tahu ni. Ini seorang pakar dalam bahasa Arab. Yang
yang macam si bawah juga. Orang dulu kalau pakar nak jadi pakar bersahara ni pun duduk Sahara ni, pergi kat Badui, duduk lama-lama belah-belah tahun duduk dengan Badui. Dia termasuk orang yang duduk dengan Badui. Dan Farra. Farra ni selalu naik nama dia. Waman wafaqahum qalu, mereka kata kalla ni ialah takunu kalla harfa jawabin. Huruf jawab. Sama dengan bimanzilati, sama dengan i dengan na'am. I dengan na'am ni mana? Iyalah. Sehingga kan mereka hamalu alaihi. Kalla wal qamar. Ayat kalla wal qamar ni, kalla ni makna dia na'am. Mana i. So mereka guna ayat kalla wal qamar ni ikut makna i dengan na'am. Faqalu ma'nahu i, bukan ayat i wal qamar, mana na'am wal qamar. Ya. Kemudian mula baru wal qamar. So ayat dia macam mana? Ayat 65, Muddathir 32. Okay. Tafsir Jalalain pun tulis tu. So kalla, yang tu dia bagi makna kemungkinan makna dah kan. Kalau Jalalain dia pilih ibtidah. So samalah juga dengan na'am juga. So na'am 5. So kalau Abu Hayyan dia masih lagi kata adalah pandangan dia kata bawah ni. Pandangan yang kata ra' pun boleh masuk juga. Seolah-olah itu satu jawab penolakan terhadap persendaan bil iddah al maqsusah. Wa qala al farra hiya silatun lil qasam. So silah, kalau silah lil qasam yang ni lah. Ni silah. Silah maknanya dia bersambung dengan ini. Ni sumpah kan? Ya. Kemudian demi. Maksud silah di sini, kalau silah, maksud silah tu, so ayat ni ada kena mengena dengan yang ni lah. Dengan yang sebelum dia tu silah. Silah ni bukan silah apa kita panggil? Istilah nahwu bukan. Istilah kepada isim mausul. Mana-mana yang ada hubungan macam an, kita ada an kan. An, kemudian katalah fi'il sini. An yazhaba kan. So yazhaba ni kita panggil silah kepada, tak kira lah. Apa-apa saja yang ada hubungan dengan satu kalimah dengan satu kalimah. So sini an silah ni istilah lughawi lah. So setengah-setengah kata tak, dia bermakna haqqan. Setengah yang kata tak, dia bermakna ala kan situ. Okey, sekarang ni dia nak tolak dakwaan ni. Ini komen Ibnu Hajar terhadap tiga-tiga tu. Okey, sekarang ni Ibnu Hajar kritik pada tiga-tiga makna ni. Apa makna tiga-tiga tadi? Mana haqqan, mana ala, mana i ataupun na'am. So kata Ibnu Hajar, wa qawlu Abi Hatim, pandangan Abu Hatim yang tengah-tengah ni yang mana ala. Indi, di sisi aku aula, lebih aula untuk sini kan, min qawlihima, jika bandingkan dengan pandangan Kisai dengan pandangan Nadhr bin Shumail. Kerana ala yang bermakna ala ni, ini banyak digunakan. Li'annahu aksaru ittiradan. Ittiradan mana kebiasaan digunakan. Fa inna qawlan nadhr, pandangan nadhr yang bermakna i tadi, la yata'atta, tak boleh digunakan pada dua ayat surah Al-Mu'min dan surah Syu'ara. Fi ayatayyi mu'minina wa syu'ara ala ma sayati. Surah Mu'minin nombor 1 yang ni. So dia kata tak boleh guna untuk makna na'am ataupun i. Contohnya ayat, sehinggalah hatta idza jaa ahadahum, hatta idza jaa ahadahumul maut,
sehinggalah datang kepada mereka kematian, kepada mana-mana di kalangan mereka. Lalu mereka katalah, qala, dah mati dah. Bila mati tu manusia minta nak hidup balik. So qala Rabbi, wahai Tuhanku, irji'uni, kembalikan aku balik semula, aku nak beriman. La'alli, moga-moga aku akan dapat beramal dengan amalan yang soleh terhadap apa yang aku tinggalkan dulu. Qadha balik. Kemudian macam ni, kalla. Takkan nak kata na'am. Kalau na'am mana, ya, mu boleh balik. Mestilah sini kalla mana? No, kan? So, kalla mana? Rada. Innaha, kata-kata dia tadi untuk nak balik semula tu, kalimatun huwa qaliha. Itu kata-kata yang dia kata, kan? Innaha kalimatun huwa qailuha. Dia kata gitu, tapi depan dia tu ada halangan. Ada barzakh untuk balik semula. Surah Al-Mu'min. Okay, seterusnya ayat kalla inna kita. Begitu juga. Yang ni surah Syu'ara nombor 2. Sekarang ni dia nak tolak yang pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga tu Nadr bin Shumay, kan? Nadr bin Shumay kata kalla ni untuk na'am. Kalla ni makna na'am. So kalau untuk na'am, ayat ni tak boleh pakai untuk na'am. Nadr ni pandangan dia, Nadr dengan farra, pandangan dia kalla ni makna dia untuk na'am. Kan? Dia kata Kisai dengan Abu Hatim. Makna kalla ni tak sepenuhnya, kan? So kita ada kalla sini. Kalla okey, rada okey. Tapi ada satu lagi makna tu. Untuk kalla, untuk selain daripada rada. Mana apa? So dia kata nada ni mana dia untuk selain pada ra, mana dia na'am. Okey, yang surah Syu'ara Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. So bila tentera Firaun mengejar Musa yang pengikut-pengikutnya, so bila falamma tara al-jam'an, so dua kelompok tu bertemu, kan? Qala ashabu Musa, pengikut Musa berkata, kita ni kena kejar dah. Inna lamudrakun. Kita ni kena tangkap dah. Kita akan kena tangkap dah. Musa pun kata, qala kalla. Takkan nak kata na'am. Kalau na'am mana memang kita kena dah. Kena tangkap dah. So tak boleh pakai untuk na'am. Maknanya untuk yang kamu kata boleh pakai untuk na'am, tak boleh pakai. Okey, untuk ayat ni pula, kata-kata Kisai. So Kisai kata makna dia makna haqqan je. Makna selain daripada makna rada, dia ada makna haqqan. So haqqan untuk ayat ni tak boleh masuk. Kalla inna kitabal abrar. Ni semua mutaffifin dah, tuan. Yang sini, kalla inna kitabal abrar lafi illiyina. Summa innahum lasalul jahim summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Okey, yang ni bukan dari segi makna. Yang ni penolakan dari segi tata bahasa Arab. Sebab kalau haqqan, biasanya selepas dia ni kena pakai anna. Haqqan anna. Kita kata haqqan annaka zahibun. Benar dia kata, sesungguhnya bahawa kamu akan pergi. So haqqan annaka zahibun. So Arab tak baca haqqan innaka zahibun. Dia tak baca haqqan inna dengan bagi bawah. Sedangkan Quran guna kalla inna kitabal abrar. Dia guna inna. Jadi tak boleh pakai dengan makna haqqan lah sini.
Ini pun sama juga. Kalla, kalau haqqan sini, inna kitabal fujjar, sesungguhnya buku orang-orang yang fajir tadi. So kalla pun haqqan pun tak boleh juga sini, kerana guna inna, innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Surah Al-Mutaffifin. Kitab sini kitab amalannya. Kalla inna kitabal fujjari la fi sijjin. Sesungguhnya kitab amalan orang-orang yang buat dosa tu, iaitu orang kafir, la fi sijjin, akan berada di sijjin. Sijjin makanu asfal al-ard sabi'ah, tempat syaitan. Lagi kalla sini kan. Kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubuna. Hajaban maknanya dihalang. Benar dia kata, kalla. Dan ini guna haqqan kan. Tapi yang ni, Ibn Hisham tak setuju lah. Guna haqqan di sini. Tidak, sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka itu akan dihalang daripada melihat Tuhan lah, pada hari tersebut. Yang ni, kita orang-orang, sesungguhnya orang-orang yang kita amalan orang-orang yang abrar, ini orang yang sadiqin, orang mukmin, akan berada di tempat illiyina, tersimpan di illiyina, iaitu tempat di langit yang ketujuh, di bawah arsy. Berlainan dengan yang fujar tadi, di bumi yang ketujuh. So li'anna al-inna, kerana inna tuksaru ba'da ala istiftahiyah. So kalau dia makna sini, kalau kita makna pembuka, kalau kita kata makna Allah, okey, sebab memang selepas kalau makna Allah ni baca bagi bawah. So dia kata boleh. Inna dibaca dengan kasrah selepas Allah istiftahiyah. Tapi wala tuksaru ba'da haqqan. So inna tidak dibaca dengan kasrah selepas makna haqqan. Selepas perkataan haqqan sendiri. Haqqan tu sendiri kan yang ni kan. Dan juga apa-apa yang semakna dengan haqqan lah. Wala ba'da ma kana bimaknaha. Tidak juga selepas yang semakna dengan haqqan. Maknanya kalla tadi lah. Satu, penolakan dengan makna haqqan. Satu lagi, kalau kamu kata makna haqqan, ini akan berlaku. Li'anna tafsira harfin biharfin awla. So kalla ni huruf. So kalau kita tafsir dia dengan ala ke, okey, sebab ni huruf-huruf. Kalau kita tafsir dengan na'am ke, huruf lagi kan. Tapi kalau kita tafsir dia dengan haqqan, so haqqan ni isim, masdar ni. Haqqu, aku membenarkan dia dengan sebenar-benarnya. Haqqan. Dia mafhum betul tak? So annaka zahibun ni dia maf'ul ahaqqu lah. Ahaqqu annaka zahibun haqqan. So dia kata tafsir huruf dengan huruf. Harfin bi harfin. Lebih aula min jika dibandingkan dengan tafsir harfin dengan isim. Tafsir kalla dengan haqqan. Sebab kalla ni harf, haqqan isim. Okay. Kemudian dia tengok pandangan Makki. Wa amma qawlu Makki. Makki ni dia ada satu kitab dia nama, kitab dia syarah kalla, syarah kalla wa bala dengan na'am. Mungkin sinilah kot kitab dia ambil, tapi anda tak tahu benda ni ada di mana. Wa amma qawlu Makki inna kalla ala ra'yi al-Kisai ismun. So Makki kata kalla kalau ikut pandangan Kisai isim. Kalau dia bermakna haqqan. Iza kanat kalla bermakna haqqan. Faba'idun. Jauh tu dia. So jauh daripada ketepatan.
li'anna ishtirakal lafzi bainal ismiyah wal harfiyah qalilun mukhalifun lil asal. So satu lafaz macam kalla, at the same time dia tu harf, at the same time dia tu isim. Itu jarang berlaku. Mana ishtirak lafaz antara isim dengan harfi qalil. Dia bercanggah dengan asal bahasa Arab, kaedah asal, mukhalifun lil asal. Kemudian kalau kita kata dia ni isim dan dia ni harf, so kita kena katakan juga dia ni, oleh kerana harf ni mabni, so kita kena kata isim juga mabni. Kalau kita kata dia mabni, reason apa reason kita nak kata dia mabni? Setiap mabni tu kena ada reason dia kan, musyabahah dengan apa. Jadi dia kata li'anna ishtirak lafz bainal ismain, satu qalilun. Kemudian yang kedua li'anna ishtirak lafz bainal ismain wal harfiyah mukhalifun lil asal. Kemudian yang ketiga apa dia? Perlukan kepada muhwijun, kepada takalluf. Kena susah-susah untuk mendakwa, untuk sabitkan mana illah dia, mana reason untuk dia jadi mabni li bina'iha. Kalau tidak, falima la nuwinat. So kalau kita tak kata kalla ni mabni, so kenapa dia tidak dikallankan? So oleh kerana dia mabni, kan? So kita tidak tanwinkan dia. Tapi bila kita kata dia tu isim, makna dia haqqan pula, so mana reason dia? So reason tu diberikan oleh radhi bawah ni. So illat sebab dia mabni, kerana dia kata dia musyabahah dengan lafaz ataupun haqqan lah kan. So haqqan dia kata illah dia mabni kerana dia musyabahah dengan lafaz. Dengan yang ni, musyabahah dengan lafaz harfiyah, serupa dengan kalla. 1, 2, 3 lafaz tu 1, 2, 3 1, 2, 3. Kemudian makna pun serupa. Sebab kalla ni kalau diperincikan dia ada makna tahqiq. Kerana dia nak sungguh-sungguh kan, nak sungguh-sungguh menafikan yang kenyataan sebelum. Sungguh-sungguh. So sungguh-sungguh adalah haqqan. So sama makna. Yang ni pada makna haqqan, mana dia menyerupai yang mabni. So bila menyerupai mabni, jadi mabni lah. Okey, sebab li'annaka tasjaru al-mukhatab. So kamu menghalang, memberhentikan mukhatab terhadap apa yang benar-benar, kan? Amma yaqulu, apa yang benar-benar dia kata. Tahqiqan, untuk merealisasikan lididdihi, penentangan terhadapnya. So jauh lah tu pergi tu. Susah-susah dia kata. Susah-susah cari reason. Okay, bila kita tolak banyak tu sekarang ni kita kata lirrada. Wa idza salaha al-mawdi'u lirrada wa li ghairihi sah. Kalla tadi tu untuk rada dan bukan rada. Bukan juga rada. Bukan rada maknanya untuk apa tu tadi? Mana haqqan, mana ala, mana na'am kan? Jaza al-waqfu alaiha. So kalau jaza al-waqfu alaiha. So kalau rada kita kalla sini, so boleh berhenti sini, atas dia tu boleh berhenti. Bukan? Jaza al-waqfa alaiha untuk rada kan? Kadang dia kalau makna ala, makna na'am, so boleh bermula dengan dia. Berhenti sini. Wal ibtida'u biha ala ikhtilafi takdirain.
berdasarkan kepada khilaf takdir tadi. So takdir kalla tadi kita nak takdir mana dia? Takdir kalau dia makna rada, so maknanya boleh berhenti tempat dia kan? Di sini. Sebab dia bersambung dengan sini. Kalau ibtidak maksudnya kita berhenti sini. Mula dengan dia. Mula 8. So maknanya takdir tadi kita kata dia istiftahiyah lah. So kalau wakaf tadi kerana dia makna rada. Yang rajahnya kata guna dia makna rada. Kerana ini biasanya yang ghalibnya. Dia anda ghalibu fiha. Contohnya. Contoh yang rada, pakai rada ni kan. Contohnya, attala al-ghaiba amittaqada inda rahmani ahda. So orang kafir ni, banyak nampak persenda-persendakan tentang hari kebangkitan ke apa semua kan. So Allah kata, adakah mereka itu melihat perkara yang gaib ataupun mereka itu ada janji dengan Tuhan. So adalah dia persendakan, dia kata, okey kamu pergilah beri zakat ke apa ke, tolong nanti kamu boleh pahala. Persenda-persendakan. So nafi, kalla. So kata-kata dia penghinaan tadi tu tidak sekali-kali. Apa yang mereka cakap senda-senda tu kami akan tulis. Sanaktubu ma yaqulu. So bila orang Islam kata ada hari kebangkitan. So dia pun mempersendakan di kalangan mereka, oh kita sedekahlah, kita tolong oranglah, ginilah nanti kita boleh pahala. Jadi dia tak beriman pun. Sahaja-saja. Sama juga dengan ayat ni kan. Wattakhazu min dunillahi alihatan liyakunu lahu izza. Kalla sayakfurun. So mereka mengambil selain daripada Tuhan sebagai mereka mengambil selain Allah sebagai Tuhan-Tuhan. Mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain daripada Allah liyakunu lahum izza, supaya Tuhan-Tuhan tu jadi tempat dia orang berpegang kan. Tu menafikanlah. Kalla. Nanti esok nanti hari akhirat mereka kufur dengan Tuhan-Tuhan tu, nanti dia kata kami sebenarnya tak sembah pun, mereka tak tolong kami pun. So banyaknya fokus tu pergi kepada rada. Tapi kadang-kadang dia kata terta'yin. Waqad tata'ayyan. Satu je boleh makna. Sama ada li rad'i atau untuk istiftah. Dua-dua lah. Kadang-kadang boleh dua-dua. Kadang-kadang boleh makna dua-dua. Makna rada' ataupun istiftah. Contohnya, orang kafir kata, Rabbirji'uni. Bila dah mati, dia kata, Tuhan, kembalikan aku. So, la'ali, moga-moga aku akan boleh beramal dengan amalan soleh, ganti apa yang aku telah tinggalkan dulu. So, rada' sesuai dah? Kalla. No. No. Kalau istiftah, titik sini, mula. Dengar ni. Yang dia kata tu, ni akan balik ni, ialah kata-kata yang dia katalah. Sebenarnya tak ada hakiki apa-apa kata-kata tu. Sini tak boleh mana? Kalla. Tak boleh bermakna haqqan. Li'annaha law kanat bima'na haqqan, kalau makna haqqan, lama kusirat hamzah. So masalah tadi. Kalau makna haqqan tu masalah grammar tadi. So haqqan tak boleh pakai bagi bawah. So li'anna law kanat bima'na haqqan, lama kusirat. Nescaya tidak akan dikasrahkan di sini hamzah tu. Hamzah pada inna. Kalau makna na'am pula, lakanat lil wa'di birrujuk. Maka ini seolah-olah janji lah sini. Janji untuk pulang. Fi'il amal kan? Fi'il amal. So dia minta kita berjanji. Kanat bermakna na'am, lakanat lil wa'di birrujuk. Seolah-olah itu satu janji bahawa mereka akan boleh balik. Kalau kita kata na'am lah kan. Li'annaha ba'da talab. Kerana selepas talab, dia akan bermakna janji. Kama yuqalu, orang Arab kata contohnya kan, ni fi'il amal. Akrim fulan. Mau pergi hormat kamu orang tu. Akrim fulan. Sambut dia, jaga dia sebagai tetamu. Muliakan dia.
So kita pun kata na'am. Fataqulu na'am. So mana kita berjanji kan? Na'am kita berjanji kita akan tunaikan. So kalau sini Allah kata na'am, so ni maknanya janji nak tunaikan untuk pulangkan. Contoh lagi. Untuk makna radak dengan istiftah. Tak boleh untuk makna haqqan kan? Qala ashabu Musa. Berkata pengikut-pengikut Musa, sesungguhnya kita akan ditangkap oleh Fir'aun dengan tentera-tenteranya. Jawab Musa, kalla, tidak sekali-kali. Sepatutnya radaknya. Ataupun kalla sini mana? Istiftah kan? Qala Musa, dengar ni. Ni ayat baru ni kan? Ayat baru nak sebut ni, kenyataan baru ni. Inna ma'iya rabbi. Aku ada Tuhan, dia akan tunjukkan kepada aku. Na'am tak boleh. So haqqan pun tak boleh. Kalau na'am, kalau haqqan kan ada in bagi bawah. Kalau na'am tadi bercanggahan makna. Wazalika likasri inna wa li anna na'am, kalau kita kata makna na'am, yang ni kisah inna, makna kasrah inna ni mana? Kalau kita ambil dia mana? Haqqan. Kalau makna na'am, li anna na'am, kalau kita kata ni makna na'am, ba'dal khabar, selepas satu kenyataan, maka seolah itu ada satu pengiyaan terhadap khabar itu, kenyataan. So kadang-kadang dia kata tak boleh bermakna zajr. Waqad yamtani'u qawnuha li zajr. Contohnya, wa ma hiya illa zikra lil bashar. Tidaklah ini melainkan peringatan kepada manusia. So sini tak ada negatif apa ni. Nak kata larangan, jangan. So kalla wal qamar kan? So is kerana di sini, ayat di sini sebelum dia tak ada negatif. Is laisa qablaha ma yasihu radduha. Tak ada benda yang sahih kita kata nak tolak. Okey, yang seterusnya akhir sekali wa qawlu Tabari. Pandangan Tabari. Tafsir Tabari dan sekelompok ulama wa jama'atun, dia kata ayat alaiha 19 ni, innahu lamma nazala adadu khazanati jahannam. Apabila turunnya bilangan tentang penjaga jahannam, iaitu sebanyak 19. So alaiha 19, makna malaikat yang akan jaga neraka tu dia kata ada 19. Maka qala ba'duhum, berkata kufar Mekah, dia kata okey, dia pun persendakan. So mereka persendakan ni, oh rupa-rupanya malaikat ada 19 dia kata. So kita ni cukupkan 19 lah supaya boleh lawan dia, 19 lawan 19. Ikfuni. Cukupkan aku 2. Mu tambahkan kepada aku 2. Kerana aku akan wa ana kafayakfina, ana akfikum. So aku akan cukupkan kamu kepada kamu 17. Ini persendakan. Aku boleh bagi 17, kamu bagi 2. Jadi 19 lah. So oleh kerana ni persendaan mereka, maka turunlah ayat penolakan. Kalla. Zajran, kerana menghalang daripada mereka berkata begitu. So kata-kata Tabari ni, qaul Tabari ni, qaulun ialah kata-kata yang menyusah-nyusahkan. Muta'assifin. Qaulun muta'assifin. Li'anal ayat, kerana ayat tu sendiri tidak ada kisah tu. Lam tatadamman zalika. Ayat tu kalau kita tengok sebelum ni, ayat ni ada tak menyatakan ada orang kafir persendakan? Tak ada terkandung pun cerita tu. Mana asbabun nuzul tu tak ada dalam ayat tu. Asbabun nuzul tu ada tapi dalam ayat tu tak ada. Jadi setengah-setengah ulama kata ni zajr. Asbabun nuzul pun diambil kira sebagai konteks ayat. So konteks ayat, so mereka kata kalla ni untuk zajr. So bagi Ibn Hisham tak boleh. Sebab ayat tu memang zahirnya tidak ada cerita tu. So buat apa nak kata itu adalah zajr. Wallahu a'lam bissawab.